Ketika itu Osman bin Talha memang kagum betul lah. Wahai Hindun, aku ni sebenarnya tak pernah jumpa orang macam kau. Aku ni sebenarnya duit nak balik Mekah, balik kampung, balik rumah lah. Bisnes Madinah ni nak balik Mekah. Tapi sebab aku tengok kau, walaupun kita bukan saudara, aku tak sampai hati mau tinggal kau lah. Ini macam adalah satu tanggungjawab. Aku hantar kau pergi Madinah sekarang. Musa kata tak apalah, awak dah hafri nak balik. Kata Osman tak. Kalau suami kau ada pun dia akan minta aku tolong macam ni. Ini padang pasir ni bukan highway, padang pasir. Tak apa. Aku jaga perjalanan kau. Don't worry. Dia pun tolong bawa. Sebab itulah Ummu Salamah pernah baca satu syair. Dia kata, tidak ada kehidupan paling susah kecuali masa aku ditinggalkan oleh suami dan berpisah dengan anak. Dan tidak ada orang paling baik dalam hidupku melainkan Osman bin Talha. Dia dah halfway nak balik Mekah, tapi kerana dia nak tolong aku, dia hantar aku semula pergi Madinah. Bayangkanlah, walhal dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Dan tuan-tuan kena ingat satu hal, Osman bin Talha ini apa kepentingan dia dalam sejarah Islam? Dia belum Islam. Hatta ketika tahun 8 Hijrah, dia belum Islam lagi. 8 Hijrah masa itu Fathu Makkah. Peristiwa pembukaan kota Mekah oleh Nabi. Nabi bersama dengan ribuan sahabat nak pergi buat umrah. Dalam perjalanan itu mereka ditahan bla bla bla, akhirnya dapat masuk. Ketika Nabi dapat masuk dalam kawasan kota Kaabah, kota Mekah, masuk ke Kaabah, Nabi nak sembahyang. Ketika itu Nabi tanya, siapa pegang kunci Kaabah? Apa orang Mekah jawab? Yang pegang kunci Kaabah Osman bin Talha. Osman bin Talha dia non-Muslim, tapi kunci Kaabah dia pegang. Nabi pun beritahu kepada Ali, wahai Ali, kau cari Osman sekarang, cakap buka pintu, aku nak masuk Kaabah. Lama dah nak masuk Kaabah. Osman ni dia dengki, dia kunci baik punya Kaabah, dia lompat panjat atas Kaabah, dia menyuruh atas Kaabah, menyuruh. Ali pergi-pergi tak boleh buka. Tanya Osman mana? Semua orang buat tak tahu. Aku tanya Osman mana? Akhirnya bocor rahsia. Osman atas bumbung Kaabah. Ali lompat atas bumbung Kaabah, dia pukul Osman. Bagi aku kunci sekarang. Osman kata aku tak nak bagi. Kau bagi sekarang. Akhirnya Osman bagi. Nabi Ali bawa kunci menghadap Nabi. Ya Rasulullah, kunci sudah dapat. Apa macam sekarang? Nabi kata kau buka. Ali pun buka pintu. Nabi masuk dalam, sembahyang sunat 2 rakaat. Habis daripada itu datang Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, uncle Nabi. Wahai Muhammad, itu kunci kasih aku peganglah pula. Kenapa wahai uncle? Kau tahulah keluarga kita pun banyak dah hak-hak kita dah ditarik. Ini kunci pun kasih kita lah sekarang, kita dah menang. Ketika Nabi nak kasih sama pak saudara dia, turun ayat An-Nisa ayat 58. Dalam ayat itu Allah menyebut, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah mengarahkan kamu tunaikan amanah kepada orang yang berhak. Nabi terdiam. Rupa-rupanya Nabi fikir, apa salah aku sampai Tuhan turun ayat ini? Rupanya Nabi tersilap bila rampas kunci daripada Osman bin Talha. Walaupun Osman bin Talha bukan Islam, tapi itu Kaabah kunci dia punya. Jangan ambil orang punya. Nabi pun arahkan kepada Ali, pulangkan kepada Osman. Nabi pun bawa dalam keadaan malu. Wahai Osman, ini kunci. Osman pelik, kau sudah hantam sama aku, kau marah sama aku, sekarang saya mau pulang, ini kunci. Aku tak tahu Nabi suruh pulang. Dia bilang Allah suruh pulang balik. Hai Allah, kena sama aku bukan sembah dia. Mana aku tahu apa tanya Nabi sendiri. Aku tak tahulah, ini ambil kunci. Disebabkan dia kagum dengan Islam, Osman bin Talha masuk Islam tahun 8 Hijrah. Lepas dia meninggal, dia punya saudara adik-beradik nama Syaibah pegang kunci. Sampai sekarang kunci Kaabah dipegang oleh keturunan Bani Syaibah. Sampai sekarang keturunan daripada Osman bin Talha. Allah angkat darjat dia sebab dia pernah tolong satu orang perempuan nak berjalan 400 km daripada Mekah ke Madinah. Sebab itu tuan tolonglah siapa-siapa sahaja. Allah akan angkat darjat kita. Sampai sekarang keturunan Bani Syaibah pegang. Hari ini dah 14 abad apa mereka pegang. 14 generasi dah, begitu lama. Yang terbaru meninggal tahun 2010, penghujung 2010. Yang paling tua umur 84 tahun. Dia punya gigit cuit-cuit yang paling bawah. Bayangkanlah Osman bin Talha pemegang kunci Kaabah. Balik pada cerita Ummu Salamah.
Osman bin Talha ketika dibawa Ummu Salamah dan anaknya itu, perjalanan mereka memakan masa 10 hari 10 malam. Kata Ummu Salamah, aku tidak pernah jumpa satu orang lelaki yang begitu hormat pada orang perempuan. Tuan-tuan, kita travel dengan satu orang perempuan baru anak seorang. Ini perempuan umur belum 30. Perempuan belum 30. Dia tak jumpa suami berapa lama? Setahun lebih. Itu kalau kita tiup di hidungnya, tuan-tuan, jadilah. Tiup aja, bukan buat apa-apa, tiup je, puh, itu je. InsyaAllah, bukan insyaAllah lah. Bukan insyaAllah, Allah tak suka. Setan punya kerja memang jadi. Perjalanan 10 hari, tengah padang pasir, bukan ada peronda tebuh raya apa, tak ada. Tuan-tuan berhenti kat mana-mana, tak ada plus punya peronda berhenti tanya apa sakit, tak ada. Berhentilah kat mana-mana, tak ada orang kacau. Tapi kata Ummu Salamah, ini lelaki sangat gentleman. Kalau berjalan duduk depan, aku di belakang. Dia tak nak tengok apa yang berlaku pun, aku nak menyusu anak, apa dia tak ada. Kalau berhenti di mana-mana, bagi unta makan minum, dia akan parking unta, sediakan tempat tidur, dia akan tidur jauh-jauh. Ini lelaki yang budiman, wahai non-Muslim. 10 hari 10 malam dia travel dengan Ummu Salamah. Dia boleh ambil kesempatan kalau dia nak, tak ada orang kacau. Dia bukan Islam, dia boleh buat. Tapi dia hormat pada keluarga Ummu Salamah. Sampai saja di Kuba, Osman bin Talha sedih, tanya kepada orang kampung, adalah kenal satu orang lelaki nama gini-gini, isterinya gini-gini. Akhirnya ada orang yang ternampak suami kepada Ummu Salamah. Lalu mereka pun bercerita lah, kau pergi dekat sini-sini kau jumpa lah. Osman ni tolong cari lagi, tolong cari lagi. Akhirnya jumpa lah dengan tempat persembunyian atau tempat berehat suami dia benar Abdullah bin Abdul Asad ini tadi. Mereka duduk di kawasan Bani Umar bin Auf. Bawa di situ dipertemukan suami dengan isteri dan anaknya. Selepas Osman selesai mempertemukan, dia balik semula ke Mekah. Sambung balik perjalanan 10 hari, padahal dia hampir nak sampai. Maka Ummu Salamah apabila jumpa suami, maklum saja ada setahun lebih. Begitu syukur dia kehadirat Allah SWT. Anak yang terpisah dengan ayah dapat pula berkumpul balik dengan bapa mereka. Akhirnya mereka pun tinggallah di kota Madinah. Dan hasil daripada tinggal di kota Madinah, daripada seorang anak, tambah lagi 3 anak. Dapat yang kedua, Omar, Durrah dan juga Zainab. Ini cerita anaknya pun panjang, tapi nanti malam ni tak jadi cerita Ummu Salamah and the company saja. Kita cerita sampai mak dia cukup lah. Dapat 4 anak keseluruhannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa pelajaran sebenarnya yang boleh ambil daripada Ummu Salamah, khusus kepada kaum wanita? Kita pun boleh juga orang lelaki mengambil pelajaran. Pertama sekali saya melihat Ummu Salamah ini nombor 1, dia cantik. Dia cantik dan dia sehat. Bagaimanakah kecantikan dia? Punya cantik Ummu Salamah ni, Aisyah radhiyallahu anha menangis tengok kecantikan dia. Aisyah nangis, menangis. Orang tanya kenapa menangis? Patutlah Nabi nak kahwin dengan dia, cantik umurnya walaupun dah tua. Dia dah tua pun cantik. Bayangkan masa dia anak seorang itu. Itu sebab dia respect kepada Osman bin Talha. Dia cantik, tuan-tuan. Dia memang cantik. Dia antara perempuan yang tercantik di Madinah ketika itu, walaupun dah tua. Ketika suaminya Abdullah bin Abdul Asad meninggal dunia kerana luka parah dalam sebuah pertempuran, suami dia masa nak nazak nak meninggal, dia bilang pada isteri dia, wahai Hindun, engkau nanti kalau aku mati, kau kahwinlah. Kau jangan meratap apa sangat. Kau dah puan nangis, kau kahwinlah dengan orang lain. Itu kata saya tak nak. Saya takkan kahwin dengan orang lain. Sebab saya dengar orang kata siapa-siapa yang meninggal dunia berpisah dengan suami isterinya, kalau dia nak tinggal lagi dengan pasangannya itu di surga, dia jangan kahwin dengan orang lain. Saya tak mau berpisah dengan abang. Nanti abang mati, saya nak hidup lagi dengan abang di surga. Nanti saya kalau kahwin lain, saya dah tak boleh taat pada abang. Saya sudah dapat suami lain.
Suami dia kata begini, aku doakan kau dapat suami lebih baik daripada aku. Lebih baik daripada aku. Isteri kata tak adalah suami lebih baik daripada abang. Tak ada dah, hari ini suami dia meninggal. Dia pun ketika itu tak kisahlah. Tapi disebabkan dia ni bukan orang sembarang, memiliki para sepupu yang cantik. Orang pertama pinang dia selepas meninggal suami Jumadah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mau Aisyah tak nangis, bapa dia berminat, suami dia berminat. Semualah memang curi punya lah, memang cantik. Abu Bakar As-Siddiq pinang, kata Muslimah, tolak, minta maaf. Minta maaf, saya, suami saya masih number one lagi. Datang lelaki yang kedua, siapa yang minang? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni orang Syria, setan pun takut dengan dia tuan. Tapi dia boleh jatuh cinta dengan Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah dipinang oleh Umar, Ummu Salamah boleh tolak pinangan Umar Al-Khattab. Tapi apabila orang lelaki yang ketiga meminang Ummu Salamah, dia tak boleh tolak. Tetapi dia tidak terus terima. Lelaki yang ketiga yang meminang beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia orang cantik. Ketika Nabi pinang dia melalui orang, dia tak adalah kata, siapa nak pinang? Rasulullah. Alhamdulillah, saya taat kepada segala arahan. Tak ada. Apa jawapan dia? Encik tolong beritahu kepada Nabi, dia nak pinang saya tak ada masalah. Tapi saya ada 3 masalah. Pertama, I am a very jealous woman. Yang kedua, I have children. Yang ketiga, I am old. Tolong beritahu kepada Nabi. Dia boleh bagi syarat lagi. Pergilah utusan, ya Rasulullah, ini perempuan, dia cakap ada 3 masalah. Pertama, dia cemburu kuat. Apa macam dua isteri sudah ramai, dia cemburu kan? Apa macam nanti hari-hari nak tidur rumah dia. Yang kedua, dia ramai anak, 4 orang anak dia. Yang ketiga, dia dah tua ya Rasulullah. Apa macam? Lalu Nabi pun dalam hadis yang terkenal Nabi sebut, 3 dia punya masalah, aku doa kepada Allah permudahkan. Pertama, masalah jealous dia itu, aku minta Allah buanglah perasaan jealous dia itu. Dan memang betul, setiap kali Nabi nak giliran ke rumah dia, dia kata, ya Rasulullah, saya sudah tua, kasih yang muda-muda lah. Thank you, kita jumpa lain kali. Dia tak ada jealous lagi. Doa Nabi makbul lah. Makbul doa lagi. Jealous tak ada, kasihkan pula yang lain-lain. Itu Nabi punya doa power lah. Yang kedua, Nabi doa supaya anak-anak dia ni ramai. Tak ada anak ramai, tapi anak dia semua no problem. Kahwin dengan Nabi, ni bukan mufti ni, Nabi tuan-tuan. Lulus, approve, tak ada masalah. Yang ketiga, dia tua. Nabi doa juga, tidaklah dia jadi muda. Tetapi walaupun dia tua, kecantikannya dicemburui oleh Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anha. Walaupun dia tua. Ini tua cantik macam siapa? Contoh Sarimah. Contoh cantik, contoh. Walaupun tua tapi masih boleh dipandang. Cantik orang. Jadi kepada ibu-ibu iktibar yang pertama, cantik-cantikkanlah penampilan. Kerana Ummu Salamah dia seorang yang sangat cantik. Yang kedua, dia sehat. Tuan-tuan, Ummu Salamah ni seorang yang sangat sehat. Bayangkanlah, dia meninggal umurnya 84 tahun. Dan dia meninggal, dia sempat hidup zaman Khalifah Ar-Rashidin. Dan dia sempat hidup sampai zaman Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia pernah hidup zaman Umayyah. Umur 80 tahun lebih baru meninggal. Makamnya dikuburkan di Baqi' hari di Baqi'. Panjang umur betul. Sampai sempat zaman Umayyah, Bani Umayyah, Muawiyah. Zaman Muawiyah selepas Khulafa Ar-Rasyidin. Orang pernah tanya kepada dia, apakah kau dah lama duduk dengan Nabi? Apakah amalan yang kau dapat daripada Nabi yang kau amalkan sampai hari ini? Kata Ummu Salamah, sepanjang aku kenal Nabi, Nabi ajar aku satu doa. Yang mana doa ni aku amal siang malam pagi petang. Sebab itu aku hari ini sihat, tak ada masalah, tak stres. Apakah doa tersebut? Tuan-tuan boleh ambil doa ini. Sebab doa ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi mengajar kepada